Untuk waktu ini sebenarnya saudara Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM bersama-sama saya menerusi talian telefon. Tapi sebelum itu, saudara Mujibur, saya nak kongsikan ini adalah tawaran PN dan juga PH di Selangor. Kita nak menilai dan juga memahami apa yang ditawarkan oleh kedua-dua parti utama yang bertanding di negeri Selangor. Tawaran PN di Selangor merupakan ataupun mempunyai 7 tunjang utama dengan 25 pendekatan dan 112 tawaran. Itu yang dinyatakan oleh PN semalam menerusi tawaran yang diberikan untuk penduduk dan juga pengundi di Selangor. Apa pendekatan-pendekatan dan juga tunjang utama yang diketengahkan adalah berkaitan dengan semarak masyarakat harmoni, kesejahteraan dan juga kehidupan rakyat, junjung prinsip takbir urus dan juga politik bersih, ekonomi masa hadapan yang utuh, wanita teras masyarakat dan juga ekonomi negeri, termasuk modal insan gemilang dan juga alam lestari dan juga infrastruktur bestari. Ini adalah tunjang utama tawaran PN di Selangor. Baik, kemudian kita saksikan pula tawaran PH di Selangor yang mempunyai 5 prinsip utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan ekonomi dan juga pendidikan berkualiti dan juga menjamin peluang pekerjaan dan juga berpendapatan tinggi. Agama sebagai cahaya dan juga inspirasi kehidupan di Selangor, termasuk perkhidmatan kerajaan yang cekap dan juga efisien, pembangunan mampan dan selesa, Selangor negeri penyayang dan juga membela kepentingan rakyat. Ini adalah antara elemen-elemen penting tawaran PN dan juga PH di Selangor. Jadi untuk kita memahami keadaan dan juga situasi ini, terutamanya melihat kepada landscape dan juga senario politik semasa, saya bersama dengan saudara Mujibur Abdul Muiz yang difahamkan ketika ini dalam perjalanan ke negeri, 6 negeri memilih juga ke Terengganu. Tapi dalam masa yang sama, kita nak bercakap berkaitan dengan negeri Selangor. Assalamualaikum saudara Mujibur. Waalaikumsalam, Ehsan. Ya. Selamat petang. Baik, selamat petang. Saya percaya saudara Mujibur telah melihat dan juga meneliti secara mendalam mengenai tawaran-tawaran parti terutamanya di Selangor. Mungkin kenapa kita bercakap berkaitan dengan Selangor dan sebagainya, ini adalah penting untuk kita memahami landscape dan juga kecenderungan pengundi-pengundi di Selangor ini. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana saudara Mujibur melihat kepada tawaran yang disediakan PN dan juga tawaran yang ada pada Pakatan Harapan buat masa ini? Dari sudut perspektif kedua-dua manifesto ini saya lihat begitu komprehensif dan dia telah disusun mengikut komposisi pengundi dan fakta bahawa Selangor sebagai sebuah negeri yang bercampur, negeri yang menjadi nadi kepada ekonomi bukan saja Selangor itu sendiri tapi juga pada negara secara umum, maka kita lihat kesemua manifesto baik 7 tunjang yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional menerusi manifesto Selangor Baharu Kita Bangkit dan 5 tekad untuk 5 tahun kegemilangan Selangor yang ditawarkan Pakatan Harapan Barisan Nasional menerusi tawaran Kita Selangor ini memang jelas merefleksi kepada keadaan itu. Cuma yang saya lihat secara perbandingan mungkin kebanyakan manifesto yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional itu seolah-olah counter manifesto kepada Pakatan Harapan. Seperti mana yang saya lihat secara umum ketika pengeluaran manifesto ini semalam, bagaimana contohnya Perikatan Nasional ikut memberikan allowance penggerak masjid dan surau, hanya menawarkan RM100 lebih kepada apa yang ditawarkan oleh Harapan Barisan Nasional. Kalau PH tawarkan RM1,600 untuk Bilal, PN naikkan 100 jadi 1,700. Gitu juga dengan insentif-insentif belia seperti insentif e-sukan, tentang kenaikan penjawat awam, tetapi secara umum saya lihat memang ada pro dan kontra penawaran yang barangkali dilebihkan di Perikatan Nasional, dan juga ada penawaran yang lebih dinamik saya anggap ditawarkan oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi itu pandangan saya secara umumlah, Ihsan, terhadap dengan
manifesto yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan juga Mujibu, kalau kita nak memahami antara kehendak dan juga keperluan rakyat, kita tahu ada perkara-perkara ataupun tawaran yang diberikan secara one off dan sebagainya. Dan satu lagi adalah satu struktur dan juga kaedah jangka masa panjang yang dilihat berkesan untuk penduduk dan juga pengundi di Selangor. Bagaimana pemberat kepada kedua-dua ini untuk menarik perhatian pengundi di Selangor? One off ini kita tahu kalau jumlahnya tinggi mungkin ia akan melonjak satu keinginan yang cukup besar juga. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh melupakan untuk orang melihat kepada satu tempoh struktur jangka masa panjang yang lebih efisien dan juga mampan ini. Ya, benar, Ehsan. Manifesto yang ditawarkan itu jelas disusun berdasarkan 3 faktor. Faktor jangka pendek, sederhana dan juga jangka pandang. Memandangkan apatah lagi tempoh pilihan raya yang begitu singkat dan getir, maka sasaran untuk memberi bantuan galakan yang bersifat one off ini barangkali cuba untuk memancing pengundi. Namun begitu, secara umum seperti mana yang kita faham tentang keadaan negeri Selangor sebagai pusat industri, pusat ekonomi, maka tawaran-tawaran yang bersifat jangka sederhana dan jangka panjang itu juga barangkali akan lebih membawa manfaat kepada pengundi berbanding dengan one off yang ketika diterima selepas pilihan raya maka tidak akan dapat apa-apa lagi, melainkan siapa juga yang memerintah itu mampu untuk memberikan manfaat jangka sederhana dan jangka panjang itu dengan pelaksanaan manifesto yang dijanjikan. Saya melihat kepada 2 perkara dalam penilaian pengundi. Kalau mahu menggunakan manifesto ini sebagai pemberat untuk dijadikan sebagai kriteria bagi memilih mana-mana parti dalam pilihan raya negeri dalam konteks Selangor. Satu, track record, ya. Ini paling penting yang saya rasa perlu menjadi pemberat kepada pengundi, kerana jelas kerajaan yang cekap itu tidak akan hadir dalam tempoh semalam. Maka dia perlu ada track record yang bagus, dan juga yang paling penting adalah yang kedua, parti yang memerintah itu ada satu line up, barisan kepimpinan yang meyakinkan mereka ini kompeten, efisien, dan yang paling penting ada pengalaman dan boleh membawa pengalaman itu bagi membesarkan lagi ruang dan peluang ekonomi negeri Selangor ini berdasarkan kemampuan mereka. Maka dalam konteks ini Perikatan Nasional mungkin sedikit terbelakang, walaupun ada Azmin Ali di situ yang pernah menjadi Menteri Besar Selangor dan juga turut mempunyai track record yang baik. Ya, cuma mungkin dari sudut Menteri Besar Selangor yang pada ketika ini Amiruddin ini ada satu pasukan yang barangkali lengkaplah, memandangkan kita andaikan dengan penyertaan Barisan Nasional yang pernah memerintah di peringkat pusat dan juga pernah terlibat dalam peringkat negeri, maka mungkin ini menjadi faktor pertimbangan yang menjadi pro and cons kepada pengundi ketika pilihan raya kalau menyorot hal ini menerusi perspektif manifesto parti masing-masing. Baik, nanti kita akan tengok lagi tawaran-tawaran parti untuk negeri-negeri lain, tapi hari ini fokus kita kepada Selangor. Selamat sampai ke Terengganu. Terima kasih saudara Mujibu ke Terengganu. Selamat sampai saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM. Itu antara analisis dan juga perkara penting untuk kita faham apa tawaran sebenarnya Pakatan Harapan dan juga PN terutamanya di negeri Selangor.